Dan pegangan kita, cara ringkas pula ni. Masa, saya tengok je masa. Ada lagi ni. Sebab saya mula tadi pukul 9.45 kan. Ada 5 minit ni. Kalau rasa tu tukar. Boleh insyaAllah. Pegangan kita yang paling besar, nikmat yang paling besar dari kita, saya nak cerita benda yang paling besar adalah iman dan Islam. Dan iman kita, akidah kita adalah berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli punah warana. Tak. Punah rana habis. Dan yang paling besar dalam ahli sunnah wal jamaah, dan benda ini syarat nak diterima semua amal ibadah kita, disebut satu konsep. Adik-adik semua dengar ni, dengar betul-betul, iaitu akidah tanzih. Akidah mengesakan Allah, ya subhanallah yang kita baca tadi, daripada persamaan dengan makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, prinsip kita ahli sunnah wal jamaah ada 4 prinsip asas. Dan ini bukan slogan. Ramai orang dia gunakan ini sebagai slogan diri dia. Kumpulan kami ikut 4 prinsip ni. Tak, bukan slogan semata-mata, tapi praktikal dia. Terutama dalam bab ketuhanan, terutama dalam bab tanzih, terutama dalam bab mensucikan Allah, juga ada 4 prinsip. Bukan setakat dalam masalah fiqh je, masalah syariat je. 4 prinsip ni kita pegang. Apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Sedap bunyi. Tapi dalam masalah akidah dia tak nak terima yang ini. Tak. Kita syamil, syumul, semua kita ambil. Dalam bab akidah 4 prinsip. Dalam bab fiqh itu juga 4 prinsip. Contohnya dalam bab tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Syura ayat 11, Allah Ta'ala menyatakan laisa kamithlihi syai'un. Jelas, Allah tidak menyerupai dengan sedikit makhluk pun. Ini wajib beriman. Allah tidak sama dengan manusia, binatang yang berhajat kepada masa, tempat, zaman, tempat dan sebagainya. Dan kita mengetahui, dan tuan-tuan dan perempuan yang dah, alhamdulillah saya kira ramai dah belajar ilmu ini, tapi saya nak ulang semula, adik-adik kena ingat betul-betul bahawa yang dikatakan Allah Ta'ala tidak menyamai akan sedikit pun daripada makhluk. Makhluk terbagi kepada 2. Adik-adik ingat, akan datang nantilah kot tahun depan ke 2-3 tahun ke, kalau orang panggil datang sini, Ustaz akan tanya yang ini. Apa dia? Makhluk terbagi kepada 2. Dan kita kena kenal makhluk agar tidak menyamakan dengan Allah. Yang pertama disebut sebagai kathif, dan yang kedua disebut sebagai latif. Apa itu kathif? Adik-adik tengok ni, pandang kat sini, respon tu kena ada. Bila pandang kat sana, hai, cakap dengan kawan lah. Kalau sini Ustaz, hai kan Ustaz, hai lah. Kalau Ustaz, hai kan. Dengar betul-betul. Ustaz cerita ni untuk kebaikan diri Ustaz dan juga tuan-tuan perempuan dan adik-adik semua. Yang pertamanya, tak apa ya, minta maaf porsi saya cakap dengan anak-anak macam ni, bagi kesedaran dia orang. Sebab dia orang ni terlalu seronok sangat dengar, tu saya kena kuatkan suara. Okey, 2. Makhluk terbagi pada 2. Yang pertama, katif, yang boleh dipegang dengan tangan. Kiaslah ke mana pun, manusia, binatang, bukit, pokok, dan juga sifat-sifatnya, keras, lembut, bertempat. Manusia, jin dan juga binatang bertempat duduk di atas bumi, itu adalah disebut sebagai makhluk katif yang boleh dipegang. Dan juga sifat-sifatnya berwarna, ada ukuran, petak, lonjor, bulat. Itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiaslah ke mana-mana pun, benda-benda yang boleh dipegang dan sifat dia itu makhluk. Yang kedua disebut latif. Latif adalah makhluk yang tidak boleh dipegang. Seumpama angin, tak boleh dipegang. Cahaya, tak boleh dipegang. Roh, tak boleh dipegang. Dan juga dia ada batasan. Cahaya matahari kat luar tak masuk, ada kat dalam sebab ada batasan. Dan juga angin, ada angin panas. Panas itu makhluk. Ada angin sejuk. Macam ni, kau sedap sikit sejuk. Sejuk itu makhluk. Kat sana tak tahulah sejuk ke tak sejuk, kuat sejuk sikit. Contohnya kat depan, rasa panas, rasa suam, rasa ada ukuran, berwarna, itu adalah makhluk. Dan sekecil-kecil makhluk, adik-adik semua, yang diciptakan oleh Allah tak sama dengan Allah, iaitu zarrah. Zarrah, ulama kata tiap-tiap pagi kalau kita tepuk lansir tu, kalau keluar debu-debu tu yang matahari tu ada ke rumah kita tu, keluar debu, itu zarrah. Zarrah pun ada ukuran, ada bentuk, ada warna. Dan Allah ada wala makan, tanpa bertempat. Semua dipegang. Ulama mazhab yang 4 semua pegang macam ni. Ijma' mengatakan sedemikian. Dan yang keempatnya adalah qiyas. Qiyas maknanya kewujudan Allah Ta'ala itu yang kita kata tak sama dengan makhluk, boleh terima dek akal. Kita tanya pada diri kita, dan saya tanya adik-adik sekalian, siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan arash?
Siapa yang menciptakan malaikat? Allah ada dulu ke bumi ada dulu? Allah ada sebelum daripada makhluknya. Allah ada sebelum daripada tempat. Mana mungkin lepas Allah Ta'ala ciptakan makhluk, dia berhajat pula duduk cokoh dekat arash, duduk bertempat. Logik akal pun kita boleh terima Allah Ta'ala ada sebelum daripada tempat, sebelum diciptakan tempat, selepas diciptakan tempat, arash dan sebagainya. Allah Ta'ala disebut sebagai apa? Azaliyan wa abadiyan. Tidak ada perubahan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu prinsip kita, yang benda asas yang perlu kita pegang. Jadi mudah-mudahan benda itu insya-Allah akan dikira sebagai amal ibadah. Di samping ada pantun baik-baik yang lain, ada unsur-unsur Islam ini. Sebabnya pantun ni, kalau saya yang dengar ni, dia bila 2 rangkap yang pertama tu biasa je. Bila kena 2 rangkap yang kedua tu, orang kata terkedu dah. Nak jawab macam mana? Dah macam tu. Saya pernah mengikuti dulu-dulunya. Bukan mana dulunya ni saya dah berumur sangat dah. Tapi dulu masa kecil-kecil, bila nak jawab tu, bila dapat jawab tu, itulah di antara nikmat. Ambillah, acukanlah dengan program benda-benda yang ada unsur-unsur persaudaraan, unsur-unsur ketauhidan, tapi yang betul, unsur-unsur muamalat, akhlak yang ada kaitan dengan Islam, yang tuan-tuan saya kira dah buat, tapi cantik polishkan lagi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati dan merahmati apa jua bentuk amal ibadah, apa jua bentuk yang kita buat dan dikira sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.